Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua murid-murid. Okey, baik, kelas hari ini ialah untuk semakan latihan ya. Okey, jadi dalam buku aktiviti muka surat 25, 26. Okey, sorry. 24 ya. Kita mula dengan 24, 25, 26. Okey, jadi di sini cikgu akan tunjukkanlah penyelesaiannya dan murid-murid boleh semak adakah jawapan awak dengan jawapan cikgu betul, sama atau tidak. Okey. Okey, baik. Soalan yang pertama dia dalam buku surat 24 ni, aktiviti 1, tandakan right pada pernyataan yang betul dan tandakan pangkah pada pernyataan yang salah. Okey, A dia kata pola nombor menurun 100-100. Okey, adakah pola nombor ini menurun? Kita tengok dulu, adakah dia menurun atau tidak. Tengok menurun atau tidak. Okey, yang pertama, macam mana kita tengok. Okey, semalam cikgu dah beritahu kita tengok nombor di tempat ratus dahulu. Nombor digit ni tempat ratus dulu. Ni 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okey, jadi mula dengan nombor 6, kemudian dia mengecil jadi 5, 4, 3, 2, 1. Jadi bila nombor besar kepada nombor yang lebih kecil, mana dia menurun. So yang ni betul dah. Okey, 100-100. Betul ke dia menurun secara 100-100? Okey, kita tengok di tempat ratus dia. Dia menurun daripada 6 kepada 5. Okey. Kepada 4, kepada 3, kepada 2, kepada 1. Okey. Okey, betul lah ya. Daripada 6 kepada 5, kepada 4, 3, 2 dan 1. Dia menurun sebanyak daripada tempat ratus ni, dia menurun satu-satu dari tempat 100. Jadi bila dia turun secara satu-satu daripada tempat 100, so kita panggil 100-100 lah. Dan kita boleh tengok juga di belakang dia. Okey, di belakang dia ni nombor dia sama sahaja, iaitu di tempat puluh dan tempat sa dia nombornya ialah 35 dan 35 sahaja sampailah habis ini. Okey, so yang berubah hanya di tempat ratus. Jadi bila perubahan hanya berlaku di tempat ratus, jadi betul lah dia adalah pola nombor menurun 100-100. Jadi kita boleh tandakan right di sini. Okey, seterusnya nombor 2, B. Adakah pola nombor ini menaik 99? Okey. Jadi dia kata bila naik 99, maknanya daripada sini 209 ni. Okey, kita tengok dulu menaik ke tidak. Oh, sorry. Kita tengok dulu nombor tu menaik ke tidak. Okey, kita tengok nombor depan dia. 2, 2, 2, 2, 3, 5. Okey, daripada depan ni nombor dia 2, maintain 2, 2, 2. Kemudian dia jadi 3. Kemudian dia jadi 5. Okey, jadi kita nampak daripada nombor yang kecil, nombor 2, dia naik jadi 3, dia naik jadi 5. So, pola nombor ini adalah menaik, betul. Okey, kita tengok betul ke dia menaik ni 99. Macam mana kita nak tengok dia naik 99? Kita kena ni lah. Kena kira lah. Okey, daripada 9 ni kepada 18. Okey. Nampak dia belakang ni kita tengok nombor yang nombor di tempat sa ni di tempat sa ni 9, dia jadi kat sini 18. Ni 09 belakang ni 2 ni 09, kemudian dia jadi 18. Betul ke dia naik 99? Okey, jadi kita akan kira lah. Okey, selepas 209 ialah 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217,
dan 218. Okey, kita akan kira guna kaedah lompat yang cikgu ajar semalam daripada 9 ni, 209 ni kita lompat 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Okey, ruang tak cukup Okey, jadi 9 kali lompat baru sampai 18. Maknanya di sini betul lah. Di sini betul menaik dia 9. Okey. Yang peliknya adalah di bahagian sini. Di bahagian sini Okey, cuba awak tengok 237 tiba-tiba dia naik jadi 337. Yang depan dia je bertukar. Yang ratus yang bertukar. Yang belakangnya 37 kekal. 37. Jadi dia perubahan dia yang berlaku ialah di bahagian ratus. Sedangkan dekat sebelum ni, dekat sini dia naik 99 di bahagian puluh dengan sar. Nampak? Jadi sebab itu kita bukan test di depan saja untuk lompat ni, kita kena tengok sampai belakang ni betul ke pola nombor ini menaik dia 99. Okey, ini naik 99 betul. Tapi di belakang ni dia naik dekat tempat 100 pula. 100 bukan 9. 100 naik 100 lah. Okey, ni dia naik 100, yang ni dia naik pula 200 daripada 3 kepada 5. Okey. Jadi nombor ni dia dah bukan 99 lah. Jadi sebab di belakang dia tu dah salah. Okey, so kita boleh pangkahlah di sini. Okey, seterusnya pola nombor menurun 55. Okey, kita tengok depan dulu, menurun ke menaik. Tengok tempat ratus Ini 6 6. Okey, so kita tak boleh buat conclusion lagi. So sebab sama semua 6. So dia tak ada nombor besar atau nombor kecil. Jadi kita tengok di tempat apa nama orang panggil? Di tempat puluh pula ni. Tempat puluh yang kedua ni 6 5 4 3. Nampak? Mula dengan nombor yang tengah-tengah ni ialah nombor 6. Kemudian dia tukar jadi 5. Kemudian dia tukar jadi 4. Jadi 4 lagi. Kemudian tukar jadi 3 pula. Kemudian 3 lagi. So, daripada nombor 6 ni nombor besar kepada nombor yang lebih kecil iaitu 5. Kemudian kecil lagi 4. Kemudian dia maintain 4. Kemudian dia kecil lagi ber-3. Jadi dia adalah nombor yang menurun lah. Okey, jadi kita tengok pula. Adakah dia menurun secara 5-5? Okey, jadi kita akan tengok dua nombor yang last ni Dua nombor yang last ni. 60 kepada 50. Okey, 60 kepada 50, berapa penurunan dia? Okey, kalau ini secara kita tak perlu lompat lah, kita dah nampak 60 kepada 50 mestilah dia menurun kepada dia tolak 10 kat situ. Dia menurun 10. Okey, 50 ke 45. Yang ni kita kita boleh nampak juga Okey. 45 46 47 48 49. Okey. So kita try lompat. 1 2 3 4 5. Okey, yang ni dia berturun 5. Yang ni dia turun 10. Nampak tak? Jadi dia dah macam tak sama. Yang ni kejap turun 10, kejap turun 5. Okey, yang ni pula 40 41 42 43 44. Okey, kita try lompat. 1 2 3 4 5. Okey, yang ni turun secara 5. Hanya di depan ni adalah berlainan 10. Jadi dia bukan pola nombor menurun 5-5 lah. Sebab pola nombor ni dia mesti sama je penurunan dia. Kalau di depan turun 5, belakang pun kena turun 5. Tapi kalau di depan ni turun 10, belakang ni turun 5. Jadi dia bukanlah satu pola nombor yang sama. Jadi dia salah lah. Bukan pola menurun 5-5. Okey. Okey, yang di
kita tengok pula pola nombor menaik 44. Okay, kita tengok dulu nombor ni menaik atau tidak. Kita tengok nombor di hadapan iaitu di tempat ratus, 8, 8, 8, 8, 8, 8. So 8 kita tak boleh tentukan lagi. So kita tengok pula nombor yang di tengah-tengah dia. Kita tukar color sikit. Okey, nombor tengah dia ialah 1, 2, 2, 2, 3, 3. Okey, jadi kita dapat detect lah bahawa nombor ini adalah nombor menaik sebab dia daripada nombor yang kecil 1 kepada nombor 2. Di tengah-tengah ni tengok nombor di tengah 1, 2, kemudian kepada 2, 2 lagi, kemudian dia naik pada 3 pula dan 3 lagi. So dia menaik lah daripada nombor 1, dia menaik kepada nombor 2 dan nombor 3. Okey, menaik. Okey, 4 pula. Adakah dia menaik itu secara 4. Okey, jadi kita kena kira lah kat sini. Okey, jadi daripada 817 kepada 818, 819, 820, 821. Okay, so kita kira lah 1, 2, 3, 4. Nampak? So 4 ni dah lompat 4 kali. Okay, so kita try pula yang lain. Yang sini lah 821, 822, 823, 824, 825. So kita kira 1, 2, 3, 4. Okey, betul 4 lagi. So kita test tak nombor di belakang. Takut nombor di belakang ni tak sama. 829, 830, 831, 832, 833. Kita kira 1, 2, 3, 4. So 4 still sama. Okey, kita test yang belakang pula. 833, 834, 835, 836, 837. So kita kira 1, 2, 3, 4. Jadi semua yang kita test ni semuanya lompat banyak 4 kali. So jadi betul lah pola nombor ini adalah pola nombor menaik 4. Jadi boleh tandakan right di sini. Okey. Ada E pula ialah pola nombor menaik 3. Okey, dia kata menaik 3. Kita tengok nombor tu menaik atau menurun. Kita tengok depan 3, 3, 3, 3, 3 dan 3. Okey, so kita tak boleh tentukan lagi. So kita tengok nombor yang di tengah-tengah nombor 10, nombor di tempat 10. 1, 2, 2, 2, 3, 3. Okey, sama macam atas tadi. Dia menaik daripada 1 kepada 2, kemudian kepada 3. Okey, dia menaik. Okey, so kita boleh tanda right di sini. Dan kita tengok adakah dia menaik 3. Kita gunakan pad lain. Okey, jadi daripada 318 jadi 319, 320. Okey, nampak? Okey, jadi daripada 318 kita lompat 1, 2, 3. Okey, jadi betul 3. Kita test pula selang daripada dia. Kita tak dekat-dekat lah. Tak muat. Okey, 324, 325, 326, 327. Okey, now kita kena lompat. 1, 2, 3. Nampak betul lagi. Okay, kita test sekali lagi last. Kita test last 330. Lepas 330 ialah 331, 332 dan 333 dah ada kat sini. So kita lompat 1, 2, 3. Jadi bila kita dah test 3 kali betul, maknanya dia adalah pola nombor menaik 3. So kita tanda right. Dan terakhir bagi muka surat 24,
ialah pola nombor menurun 22. Okey, kita tengok menurun ke tidak. Dekat tempat sini yang pertama tempat ratus 9, 9, 8, 8, 8, 8. Okey, jadi kita dapat tengok kat depan ni ada nombor yang berlainan dekat tempat ratus, iaitu di sini nombor 9. Okey, oh sorry. Okey, ni nombor 9, 9, kemudian dia turun kepada 8. Okey, so ini betul lah nombor menurun. Okey. Kita tengok betul ke dia menurun 22? Okey. Jadi kita tengok dekat nombor yang belakang sekali ni lah. Okey, daripada yang belakang sekali ni, 22 ni, 2 mestilah di tempat sar kan. Okey, nampak ni 2. Dia tukar jadi sifar. Okey. Macam mana? Jadi kita dah dapat tengok lah. Daripada 2 turun sifar. Maknanya dia tolak 2 lah. Okey. Ataupun dia skip satu nombor di tengah-tengah ni. Iaitu dia terlompat di sini. Dia lompat satu nombor, iaitu dia nombor 1 ni dia lompat. Okey. 1, 2. Okey. Kemudian daripada sifar ni, kan sifar bila cikgu kata dia sifar, dia akan ulang balik kepada 9. Tapi dekat sini tak ada 9. Dia maknanya dia dah lompat 1, 2. Dia dah lompat daripada nombor 9 ni jadi nombor 8. Kemudian 8 ni dia lompat 1, 2, 7 ni dia dah skip. Dia jadi 6. 6 ni dia lompat 1, 2. Dia skip nombor 5 kepada nombor 4. Kemudian dia lompat 2 lagi. Dia skip nombor 3 dekat sini. Jadi betul lah susunan nombor ni ialah dia menurun 22. Tengok dia lompat 2 kali. Setiap nombor dia akan lompat 2 kali. Okey, dia skip satu nombor. Jadi yang terakhir ni ialah betul lah pola nombor menurun 22. Okey, selesai muka surat 24. Okey, kita tengok pula aktiviti 2 iaitu di muka surat 25. Okey, soalan A. Kenal pasti pola nombor, isikan jawapan. Yang tadi kita nak pastikan pola nombor tu betul tak dengan apa yang dia cakap. Sekarang ni dia bagi nombor. So kita kenal pasti pola nombor ini pola nombor apa? Menaik berapa? Menurun berapa? Okey, jadi yang pertama sekali kita kena tengok adakah dia menaik atau menurun. Okey, yang pertama macam tadi juga kita tengok yang di tempat ratus. Tak keluar pen ni. Okey, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2. Okey, jadi kita dapat tahu dia ialah pola nombor menaik sebab dia naik daripada nombor 1 dia naik kepada nombor 2. Okey, so kita boleh tulis menaik. Okey, kemudian kita nak tengok dia menaik berapa. Okey, kita tengok daripada 2 nombor yang belakang ni. Okey, 80 kepada 90. Okey, 80 kepada 90. Kalau kita bilang daripada 10 ya, 10, 20, 30 itu ialah menaik secara 10-10. Okey. Jadi 80 kepada 90 dia naik 10-10 lah. 90. Okey. Ini dia menaik 10. Okay, kita tengok yang nombor lain pula. 90 dia naik jadi 10 akan jadi 100. Betul? Dia jadi 100. 100 tu kosong-kosong lah di belakang. Kemudian 1 tu di depan dia jadi 2 lah depan ni. Okey, kemudian daripada kosong-kosong ni dia naik jadi 10. So dia tambah 10. Kemudian dia jadi 20. Ni yang belakang 10 dia jadi 20. Maka tu pun naik 10. Jadi 30 naik 10. 40 naik 10. Semua ni ialah naik 10. Maka kita simpulkan di sini pola nombor menaik 10. 10. Okey.
Okey. Selesai nombor 1. Okey, seterusnya nombor 2, nombor B Kita akan tengok yang depan untuk kita tentukan menaik atau menurun. 3, 3. Apa tak keluar pen ni? Hei. Alamak, not responding. Okey, sorry. 3, 3, 3, 3, 3 dan 3. Okey, so kita tak dapat tentukan. Kita tengok nombor yang di tempat puluh pula. Nombor di tengah tu 3, 2, 2, 2, 2, 2, 1. Okey, so kita dah tahu dah. Daripada 3 turun kepada 2 lama, baru kepada 1. Okey, so dia menurun lah. Okey, pola nombor menurun. Okey, selepas tu kita tengok menurun berapa. Okey. Yang ini kita dapat tengok. Kalau ini kita tengok nombor yang belakang ni lah. Kita tengok sebab dia nombor yang di tengah. Macam tadi kita dapat tengok dia berubah nombor tengah dengan nombor puluh dan nombor besar sekali tau. Nombor puluh besar dia berubah. Yang ni pun nombor puluh besar dia tak berubah. Nombor puluh berubah. Sebab itu cikgu bulatkan 2. 2 sekali. Okey, tapi di sini kita tengok nombor puluh ni 3. Kemudian dia tukar kepada 2. 2 lama. 2 juga ni 2, 2, 2, 2. Maknanya nombor di puluh tu dia berubah lambat. Dia kena tunggu daripada nombor besar dulu. Maknanya yang berubahnya ialah daripada besar. Okey. Kita tengok besar ni. Daripada sifar dia jadi kepada 8. Okey. Kemudian dia jadi 6. 4. 2. Kemudian dia sifar balik. Kemudian dia kembali kepada 8 balik. Macam ni, dia ulang balik proses tu. Okey, jadi sifar kepada 8. Okey, maksudnya sifar ni dia macam macam cikgu ulang, cikgu cerita tadi lah. Dia nombor 1, 2, 3, 4, 5 sampai 9. Sifar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dia akan ulang balik sifar. Okey, sebenarnya daripada sifar dia tukar jadi 8 ni, dia sebenarnya ada skip satu nombor. Iaitu dia skip nombor 9 dekat sini. Dia skip satu nombor. Yang 8 ni pun dia tukar kepada 6. Dia ada skip satu nombor sebelum dia. Sebelum jadi 8 dia ada 7 dekat sini. Sebelum dia jadi 6 dia ada 7 dekat sini. 8, 7, 6. Dia skip satu nombor ni. 6 pun sama, sebelum dia tukar jadi 4 dia ada skip satu nombor. Iaitu nombor 5 dekat sini. 4 pun sama, sebelum dia tukar jadi 2, dia ada skip 2 dekat sini. 2 pun sama, sebelum tukar jadi sifar, dia ada skip 1 dekat sini. Sama proses dia berulang. Sifar sebelum ditukar kepada 8, dia ada skip 9 dekat sini. Dia berulang, nampak ni? Nombor sifar di 8 ada skip nombor 9, sama dekat sini. Dia akan berulang-ulang proses tu. Okey, jadi kalau kamu tengok lompatan yang cikgu buat ni, semua daripada sini ke sini, dia lompat 2 kali. Ini pun 2, 2, 2. Jadi pola nombor ini adalah pola nombor menurun 2, 2 lah. Okey. Kita tengok soalan nombor C. Pola nombor apakah ini? Kita tengok nombor yang ratus dulu. 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4. So, tak boleh kita tentukan. So, kita tengok di tempat puluh pula. 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5. Okay, so daripada 2, naik 3, naik 4 dan naik 5. Jadi, kita boleh katakan dia ialah nombor menaik. Okay. Daripada kecil kepada besar ialah nombor menaik lah. Okay, kemudian kita tengok perubahan ni berlaku dekat mana. Okay. Perubahan dia berlaku dekat belakang, dekat nombor yang akhir tu. Dia menaik sesama tau. Okey, daripada sifar dia tukar jadi 5. Kemudian dia sifar balik. Kemudian dia 5. Kemudian dia sifar balik. Kemudian dia 5. Kemudian dia sifar balik. Okey. Jadi macam mana kita nak tentukan? Sebenarnya dia menaik secara berapa?
Okey, daripada sifar jadi 5, dia akan 1, 2, 3, 4, 5. Okey, so 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian 5, dia jadi sifar balik. Dia akan ulang balik lah. 5, 6, 7, 8, 9, sifar. Maknanya 5 ni, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian, dia jadi sifar. Sifar dia akan ulang balik lah. 1, 2, 3, 4, 5. So, dia akan lompat 1, 2, 3, 4, 5. Jadi, pola nombor ni adalah pola nombor menaik 5-5 lah. 5-5 ni senang je kita nak detect. Apabila belakang dia dapat sar ni, dia daripada sifar, betul dia tukar 5. Betul sifar 5. Sifar 5. Sifar 5. Dia maintain macam tu saja pola nombor menaik 5-5 ni. Sorry. Okay. Itu kita nak tengok ni lah, yang menaik 5-5 ni lah. Bila kita dapat, kita tengok belakang dia 0-5. 0-5. 0-5 itu maknanya menaik 5-5 lah tu. Okay. Okay, yang seterusnya D. Okay, kita tengok nombor ratus dia 5, 5, 5, 5, 4, 4, 4. Okay, dia daripada 5 kepada 4. 5 mengecil jadi 4. So, dia menurun lah. Okay, menurun. Menurun berapa? Itu kita nak tengok. Kita tengok dia punya tempat sar dulu tempat yang belakang dulu. Yang belakang dulu, yang sar ni dulu. Okey, 4 dia turun jadi sifar. Kemudian dia tukar jadi 6 pula situ. Okey. So ini 6. Okey, kemudian dia turun jadi 2. Kemudian dia jadi 8. Kemudian jadi 4. Kemudian dia jadi sifar balik. Okey. Ini rumit sikit lah ni Okey. Daripada 4, dia jadi sifar Jadi 4 dia menurun So 4 menurun 3, 2, 1, sifar. So kita kira lah 1, 2, 3, 4. Okay, dia lompat 4 kali. Okay, kita tengok yang bila sifar dia menurun sifar, maknanya lepas sifar dia akan ulang balik kepada 9. 9, 8, 7, 6. Okay, so kita try lompat 1, 2, 3, 4. So 4 juga. Ini pun 4 kali, ini pun 4 kali. Kita try lagi. 6 dia menurun. 6, 5, 4, 3, 2. Dia turun 2 itu. Okey. 1, 2, 3, 4. Okey, still 4. Okey, 2 ni dia menurun 2 menurun. Jadi 2, 1, sifar. Lepas sifar dia akan ulang balik kepada 9 ingat cikgu cerita tu. Bila dia sampai sifar dia akan ulang balik 9. Okey. So daripada 2 ni 1, 2, 3, 4. Okey. Jadi dah sampai 4 kali ni dia ulang Okey, kita tengok 8 turun kepada 7, 6, 5, 4. So 1, 2, 3, 4. So ini pun 4 kali. Okey. Jadi kita dapat simpul lah. Yang last kita tak payah buat lah. Sebabnya bila dah sampai 4 kali buat ni, maknanya betul lah tu dia punya susunan nombor ni. So pola nombor menurun ni ialah 4, 4. Okey. Dan yang terakhir untuk muka surat 25, pola nombor ini kita tengok daripada 400, 7, 8, 8, 8, 8, 8 dan 8. Okey, 7, 8, 8, 8, 8. Maknanya dia menaik lah 7 kepada 8. Menaik. Okey. Sekarang ni kita tengok nombor yang besar Kita tengok nombor besar je senang. Nombor besar ni
6 dia turun kepada 3. Oh, menurun pula dia. Bukan menurun lah. Dia okey, dia sebenarnya menaik. Okey. Dia maknanya dia menaik banyak ni. Sifar pada 7, pada 4, pada 1, kepada 8. Okey, dia menaik kan. Okey, so bila menaik kita akan kira secara menaik lah. 6, 6, 7, 8, 9. Lepas 9 akan naik kosong balik. Kosong, sifar, 1, 2, 3. 3 kat sini. Okey. Okey, jadi kita kira lompat daripada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nampak sebab tu cikgu kata dia menaik banyak ni. Menaik 7 kali dekat sini. Okey, kita tengok nombor yang lain pula ini tak muat dah nak buat. So kita buat daripada sini. Daripada sifar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, ni 7. Okey, so kita buat yang depan ni pula. Okey, daripada 4 dia naik jadi 5. Dia naik satu 5, 6, 7, 8, 9, sifar 1. Lepas 9 dia ulang balik sifar, kemudian 1 dekat sini. Okey, so kita lompat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, cukup dah tu. Kalau depan kita dah buat, dekat belakang kita dah buat, maknanya dia lompat ni 7 kali, 7 kali, 7 kali. Jadi pola menaik nombor ini adalah pola menaik 7, 7. Okey. So kita nak tahu kita nak kira menaik tu menaik berapa, kita nak kenal pasti pola nombor tersebut. Kita tengok di bahagian untuk menaik kita tengok di bahagian ratus. Kalau tak dapat baru tengok bahagian puluh. Kemudian kita nak kira pola tu berapa, kita tengok di bahagian sifar je. Okey, senang cikgu ajar macam ni. Ini kita tengok di bahagian sifar, kemudian kita kira lah daripada sifar. Kalau dia menaik, dia kira menaik. Kalau dia menurun, kita kira menurun. 4, 3, 2, 1 sampai sifar, ulang balik 9. Ingat tu. Jadi sifar sampai 9, ulang balik sifar. Okey. Okey, seterusnya aktiviti yang ketiga. Lengkapkan pola nombor menaik satu-satu. Okey, jadi ini kita nak kena isi nombor lah. Okey, satu-satu maknanya satu-satu dia akan bertambah di bahagian sar ni satu-satu nampak daripada 136 kepada 137. Yang berubahnya ialah di kenapa tak keluar pen mat ni? Okey. Yang berubah ialah kepada 6 kepada 7. Okey, so jadi kita pun tambah je lah 138 daripada 7 jadi 8 kan. 139. Okey, lepas 139 lepas tu 140. Okey, nampak daripada 9 dia tukar jadi sifar. Kemudian 3 ni dia akan bertambah 1 lah. Sebab dia menaik kan. Kalau dia menurun, dia akan turun 1. Bila 9 tukar jadi sifar. Okey. Seterusnya menaik 3-3. Okey. Mudah saja. Dia naik jadi 3. Dia 450. Naik jadi 453. Nampak daripada sifar. Dia akan tukar kepada 3. Maknanya dia naik daripada 1, 2, 3. Dia skip nombor sini ialah 1 dan 2. Okey, jadi samalah dia ni 450. 50 berapa? Kita boleh buat 1, 2, 3. Maknanya di sini 3, 4, 5, 6 lah. 456. Okey. Kemudian 450 berapa? Kita boleh buat macam tadi. 1, 2, 3. 3 tu dekat jawapan dah. 3 tu mesti dekat yang jawapan dia tu. So 6, 7, 8, 9. 9 tu dia guna pen merah. Okey, 9 dekat sini. Okey, so bertambah 3. Okey. Okey, bila kemudian kita buat lagi.
1, 2, 3. Okey. Jadi 9 dia akan ulang balik kepada sifar. Sifar 1, 2. So 2 dekat belakang ni. 2 kat tempat sar. Bila dia ulang balik sifar 9, dia dah ulang balik kepada sifar. Maknanya dekat 5 ni dia akan naik jadi 6. Ingat tu, sama macam ni tadi kat atas tadi. 9 bila ditukar balik kepada sifar, yang nombor depan dia 10 ni dia akan naik jadi 4. Sebab dia naik, so dia pun naik 5 jadi 6. 4 kekal sama 4. Dia tak usik nombor 4 ni. Okey. 459 jadi 462. Okey. So kita buat lagi. 1, 2, 3 yang akhir ni dia jawapan dia. So daripada 2 jadi 3 jadi 4. Maknanya jawapan dia dekat belakang ni ialah 5 lah. 5. Yang depan ni 6 kekal lah. 6 dengan 4. Dia tak berubah. Selagi dia tak sampai 9. 9 dia tukar kepada kosong. Maknanya pada sifar nombor yang 10 yang tengah ni dia kena berubah juga. Okey. Kita tengok pula yang lain. Cikgu tunjuk contoh lagi ya. Menaik 66. Daripada 6 kepada 2 belakang ni. Okey. Jadi 6 dia naik 6 kan. Dia dah beritahu naik 6 kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ni dekat yang nombor 2 ni. Okey, jadi dekat sini dia jadi 6, 7. Alamak, dia jam pula. Sekejap not responding Sekejap. Okey. 6 dia naik jadi 7. 7. Apa ni? 7, 8, 9. Lepas 9 dia akan sifar. Bila berlaku je sifar macam ni, dia akan naik 1 semida sifar, 1, 2. Nampak? Bila je berlaku je sifar ni, dia akan di depan dia nombor yang 10 tu daripada sifar dia akan tukar jadi 1. Okey, bila ada berlaku perubahan 9 dengan kepada sifar, nombor 10 dia akan naik 1. Sebab dia menaik lah. Kalau dia menurun, dia akan turun lah 1. Tapi sebab naik, dia akan naik 1. Okey, kita cuba di bahagian ni. Dah nampak jawapan kan? Okey, dia akan lompat 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 jawapan dia kat sini. Okey. So kita akan tengok lah berapa ni jawapan dia. Okay, daripada 2 dia tukar jadi 3 lah. 3, 4, 5, 6, 7. So jawapan dia ialah di sini ialah 8. Okey, 8. Jadi depan dia sama sebab dia tak melibatkan 9 dan sifar. Tak ada nombor 9 dan sifar kan dalam ni. Jadi 1 masih kekal dan 6 masih kekal. Sama macam ni. 6, 1, 2 ni 6, 1, 8. 618. Okey. Kita tengok pula. Kita lompat lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus jawapan. Okey. Jadi kita bilang lah. Daripada 8 jadi 9. Pen merah pula. Tak apalah. Lepas 9 jadi sifar. 1, 2, 3. Dan sini adalah 4. Okay. Ada 9 dan sifar kan? Maknanya berlakulah perubahan. Daripada 1 ni dia jadi 2. 6 tetap samalah 6. Faham bila dia berlaku je perubahan 9 dan sifar, dia naiklah ke depan ni. Okey. Last, cikgu punya gambar ni tak nampak pula, tak apa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus jawapan. Okey, maknanya kita kira daripada 4 4. Sini 5, 6, 7, 8, 9. Sifar dekat sini. Ada 9 dan sifar, maka berlakulah perubahan lagi 2 jadi 3. Setiap kali ada 9 dan sifar, mesti dia berubah sebelah dia tu.
Jadilah 2 jadi 3. 6 tak? 6 kekal sama. Jadilah 630. Okey. Mudah je kan? Ingat step tu. Okey, seterusnya menurun 55. Ini menurun. Tadi menaik kan? Ni menurun pula. Okey. Menurun 55 ni mudah. Ini yang mudah. Ini yang cikgu kata mudah sangat tadi kan? Sebabnya dia menurun 55. Maknanya belakang dia akan jadi 5 sifar, 5 sifar, 5 sifar. Okey, jadi belakang dia 5 sifar. Maknanya di sini akan jadi 5. Kemudian di sini sifar balik. Kemudian sini 5 balik. Okey. Ni mudah. Okey, cuma bila 1, 5, 1 sifar. So dia akan turun jadi sifar lah sini. Dia bila dah sampai sifar, dia akan depan dia akan jadi 5 kan. Dia bertukar sifar jadi 5, dia pun kena tukar jadi pada 1 jadi turun. Dia menurun jadi sifar 5. Okey. Kemudian 5 kepada sifar, so kekal lah 5 sifar depan ni kekal, masih sama. Sebab dia 5 kepada sifar. Tapi bila sifar kepada 5, dia kena turun lagi, jadi sifar ni kepada 9. Lepas sifar dia ulang balik 9 kan. Bila dia berlaku perubahan di tengah ni pula, tadi kan berlaku di perubahan di belakang, sifar kepada 5. Kemudian depan ni pula, tengah ni pula, nombor 10 pun bertukar daripada sifar kepada 9, maka nombor yang 100 ni pun dia kena tukar jadi 4. Okey. Macam di atas ni tadi, sifar kepada 9 tu berlaku di tempat sar, maka berlaku perubahan di tempat 10 juga. Tapi sifar kepada 9 ni berlaku di tempat 10, maka di tempat 100 pun kena bertukar. Jadilah 495. Ini menurun 55 ni tak payah buat macam tadi. Dia mudah saja. Okey. Jawapan E. Menurun 10-10 tapi dia ada tempat kosong di hadapan. Okey, tak apa. Kita selesaikan yang belakang dulu. Lebih senang, okey? Menurun 10. Menurun 10-10 lebih mudah. Okey, menurun 10-10. Okey, contohnya kalau 10-10, maknanya dia berlaku perubahan di tempat 10. Sebab 10-10 kan. Okey, di tempat sar kekal lah. Jadi 468 jadilah 458. Tak sangkut tulis. Sebab apa? Sekejap cik betul balik. Tak cantik sorry. 458. Sebab apa? Yang berlaku ni 7, nampak 7 tukar jadi 6. Menurun kan? 6 tukar jadi 5 lah. Okey, 5 turun jadi 4. Yang nombor ratus dan nombor sar kekal lah, sebab dia menurun 10-10. Yang berubahnya ialah rumah 10 lah. Rumah 10 ni kekal. Tukar 6, 5, 4. Okey. Okey, jadi yang terakhir sekali ialah 400. 4 turun jadi 3. Okey, jadi di hadapan ni ialah bila ke sana menurun, ni menurun ke sini. Bila kita nak patah balik ke sini, dia akan jadi menaik lah. Jadi 7 kat sini akan menaik jadi 8 lah. Jadi belakang pun 8 kekal, 4 pun kekal. Jadilah 488. Kalau dia ke sini, kalau ke kanan balik, jadi ini menurun lah. 8 turun kepada 7. Kalau ke sini 7 naik kepada 8. Macam tu saja. Okey. Dan yang terakhir ni pun mudah kerana dia menurun 100-100. Okey, yang akan bertukar ialah nombor yang di tempat ratus sahaja yang bertukar. Jadi 998 jadi 898. Okey, 9 dan 8 kekal. Jadi 8 tukar kepada 798. Kemudian dia turun kepada 600 kan. 7 turun kepada 6. Kemudian turun kepada 598. Okey, selesailah soalan aktiviti bagi 3 aktiviti ni, 3 muka surat ni. Okey. Jadi cikgu harap kamu dapat selesaikan
dan dapat jika ada berlaku maknanya jawapan kamu tak sama dengan cikgu, boleh lihat penerangan cikgu terhadap jawapan tersebut. Okey, jadikan panduan kepada kamu untuk ulang kaji dan juga untuk mendapat jawapan yang betul. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.